Ini adalah telefon. Sebab apa? Itu yang dicucuk oleh media kepada diri mereka. Yang dihempit. Kalau kita lihat anak-anak kalau balik daripada asrama, yang menjadi perbualan mereka adalah cerita-cerita, filem-filem. Termasuk juga anak-anak perempuan muslimat, para hafizah. Yang mereka ceritakan bukan berapa banyak dihafal ketika duduk di rumah. Tapi yang mereka ceritakan adalah apa filem Korea yang kau tengok. Ya, artis ini, watak ini dan watak itu. Termasuklah filem-filem Melayu dan sebagainya. Maka ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita kena ambil iktibar daripada ayat surah At-Tahrim ini supaya mudah-mudahan kita dan seluruh zuriat kita dapat jagaan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dielakkan dari menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan di dalam pengajian kitab Ahasinul Kalim Syarah Hikam Tuku Pulau Manis, iaitu Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Jadi insya-Allah seperti biasa, sebelum kita memulakan kitab, sama-sama kita berselawat dengan selawat tafwijiyah, iaitu kita berselawat sebanyak 3 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Allahumma kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin
wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayah ibu, rakan-rakan, para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membincangkan di dalam hikmah yang ke-20. Kita berhenti pada baru ini pada muka surat 48. Iaitu di dalam hikmah yang ke-20, Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyebutkan di dalam dua perenggan, iaitu dalam perenggan yang pertama, ma aradat himmatul salikin an taqifa inda ma kushifa laha illa wa nadashu hawatiful haqiqah alladhi tadlubul amamak. Tidak berkehendak semangat ataupun cita-cita seorang yang salik, iaitu orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berhenti ketika dibukakan untuknya segala ilmu dan makrifat, kecuali segala yang diperingatkan oleh suara hakikat, iaitu lisanul hal yang berbunyi yang engkau cari itu berada di depanmu. Kita berhenti pada muka surat 48 di mana pengarang menyebut, namun begitu, jumpa ke muka surat 48. Namun begitu, janganlah kamu menjadi orang yang berpaling daripada dunia itu atas tujuan kamu diberi sesuatu daripada dunia ini. Sebaliknya, hendaklah kamu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan agar kamu menjauhi musuhnya, iaitu musuh Allah Subhanahu wa taala yang jelas, iaitu iblis. Disebut oleh pengarang, jangan kamu berpaling daripada dunia ini atas tujuan kamu mendapat apa yang kamu inginkan dari dunia. Kita mencari dunia, maka kita dapat apa yang kita inginkan dari dunia. Namun jangan berpaling, jangan terpikat, jangan terkesima dengan dunia. Walaupun kita dapat habuan daripadanya, iaitu daripada dunia. Ada orang bekerja, dia ingin mendapatkan apa yang diberi, apa kekayaan dari dunia, dia dapat. Dia berusaha, dia dapat. Tapi jangan sesekali hati dia terkesima dengan dunia. Ada orang berbuat baik, ada orang beribadah. Akhirnya dia dapat apa yang diinginkan dalam ibadah. Namun nanti akan disebut seterusnya nanti. Ada fitnah-fitnah pada ibadah dia tadi. Tapi jangan sesekali fitnah yang dalam bentuk dunia tadi akhirnya menyebabkan dia terkesima. Dia rasa seronok dengan apa habuan yang dia dapat. Kerana semua itu adalah jarum-jarum iblis. Kita dah sebut dah yang lepas, iaitu ada 7 jarum iblis. Atas tujuan apa? Tujuan untuk mengarahkan kamu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas tujuan untuk menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 jarum kan, kita dah baca, kita dah tengok yang lepas. Daripada seawal-awal manusia baru nak mengenal Allah, sehinggalah setinggi-tinggi martabat manusia tadi, sehingga dia pada tahap yang paling tinggi pun ada jarum yang iblis masuk supaya dia lalai, dia meninggalkan dan seterusnya jauh daripada jalan Allah. Apabila kamu telah dapat melakukan 2 perkara berikut, apa dia? Iaitu mengabaikan dunia dan zuhud. Apabila kamu telah dapat melakukan 2 perkara, iaitu kamu mengenepikan dunia. Bukan kamu tidak berusaha atas kehidupan yang kamu memerlukan dunia, tetapi kamu mengenepikan kepentingan dunia. Dan zuhud dalam kalangan manusia. Iaitu, apa dia zuhud? Nanti insya-Allah kita bincang apa dia zuhud.
Iaitu maka tetaplah anda bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini dua perkara yang pengarang anjurkan kepada kita, iaitu mengabaikan dunia ataupun mengenepikan kepentingan dunia. Yang kedua, zuhud. Maka zuhud senang dan biasa kita dengar perkataan zuhud. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ada dua perkara bila kita membincangkan dalam perkara zuhud, iaitu sama ada cinta kepada Allah ataupun sayang pada manusia. Maka zuhud inilah dua perbincangan dia. Sama ada manusia tadi dia sayang kepada manusia ataupun dunia, ataupun dia letakkan kecintaan dia kepada Allah. Sebab cinta ini dia tidak boleh bersama. Cinta ini dia tidak boleh bersama. Bila mana dua perkara datang untuk dicintai, pasti ada satu yang lebih, satu yang kurang. Pasti ada satu lebih, ada satu kurang. Kita kan ada 10 orang anak contoh. Daripada 10 orang anak, ada anak yang kita sayang, ada anak yang kita sangat sayang, ada anak yang kita terlebih sayang. Semuanya kita sayang, tak ada satu yang kita tak sayang. Anak tanya, mak sayang tak saya? Sayang. Anak yang kedua tanya, sayang. Anak yang ketiga sayang. Tapi sayang dia tadi kita je tahu mana yang kita terlebih sayang, mana yang kita sayang sebagai seorang anak. Kadang-kadang tak semestinya anak tadi dia baik sangat kita sayang dia, tak semestinya. Ada kadang-kadang anak tu anak nakal. Anak itulah yang paling nakal dalam adik-beradik. Tapi itu yang kita sayang. Nah, jadi sayang ni dia sangat subjektif. Maka bila kita sebut sayang, dia tidak boleh bercantum sayang, kesamaan sayang tadi dia tak boleh cantum dalam satu masa, dia tak boleh bercantum dua. Atau dua, kalau tak boleh cantum dua, lebih daripada dua lagi lah tak boleh bercantum. Bererti begitulah, bila mana cinta kepada Allah dan sayang kepada makhluk pasti tidak boleh bercantum. Kalau seseorang tadi dia lebih kasih, dia lebih sayang kepada dunia, pasti dia tadi akan kurang cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bila cinta Allah Subhanahu Wa Taala masuk penuh dalam hati dia, maka dekat situ dia hilang sayang kepada dunia. Maka inilah antara ukuran yang disebut oleh Rasulullah dalam mengukur zuhud. Itu sebab disebut antara huraian maksud kepada zuhud disebut oleh para ulama. Yang pertama dia kata apa? Benci kepada dunia dan berpaling kepadanya. Bagaimana orang tadi dia zuhud, dia berpaling kepada dunia. Itu sebab ulama disebutkan tadi mengabaikan dunia, iaitu dia berpaling kepada dunia dengan meletakkan mengabai dan melalaikan dunia. Bagi dia dunia itu satu benda yang bukan keperluan, apatah lagi kehendak. Dia tidak memerlukan ke dunia. Maka itu yang dipanggil satu jalan pertama yang disebut sebagai zuhud. Kemudian para ulama juga meletakkan zuhud ini meninggalkan kesenangan dunia dan memilih kesenangan akhirat. Meninggalkan kesenangan dunia. Orang yang zuhud ini dia meninggalkan kesenangan dunia, kelazatan. Tak semestinya orang zuhud ini miskin, tak. Tak semestinya orang yang zuhud ni tak berharta, tidak. Tak semestinya orang zuhud ini tidak bekerja, tidak berduit, tidak. Tetapi dia tidak mengambil kelazatan pada dunia.
Orang zuhud boleh saja duduk pakai kereta besar, rumah besar, boleh, tak masalah. Adakah orang yang pakai kereta besar, rumah besar tak zuhud? Tidak. Sebab zuhud ni dia pada hati. Zuhud ni bukan pada jari, bukan pada tangan, tetapi dia pada hati. Bila mana orang zuhud, dia mengambil dunia tadi hanya di hujung jari. Dia mengendalikan dunia tadi hanya di hujung jari, tetapi daripada jari dia tadi tidak bawa sampai masuk ke hati. Jadi tak heran kita tengok ulama-ulama besar. Ulama besar pakai kereta pun besar. Kan? Jadi satu fitnah pula. Wah, tengok tu. Jual agama dah tu. Kan pakai kereta besar-besar. Bukan isu tu. Isu dia bagaimana dia mengambil dunia. Dan dia memilih untuk kesenangan akhirat. Bererti dia mengambil dunia tadi dengan segala punca-punca yang halal. Yang seterusnya disebut oleh para ulama, hati tidak terpikat daripada sesuatu yang dikosongkan oleh tangan, yang tiada di tangan dan tidak dipunya. Walau hebat mana pun harta yang dia ada, sebab dia tahu harta tadi hanya untuk dia guna, tetapi bukan disimpan untuk di dalam hati. Sebab bukan, walaupun memanglah nama segala harta tadi nama dia, tapi dia tahu hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan dia dipertanggungjawabkan ke atas harta-harta tadi. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak meninggalkan harta, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kaya orangnya. Kaya, tetapi Rasulullah hidup dengan kesederhanaan. Rasulullah memiliki kuda perang yang terbaik, kuda perang merah yang terbaik. Tetapi Rasulullah gunakan kekayaan tadi untuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti boleh memiliki harta, tetapi tidak mengambil harta tadi sampai duduk di dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad. Zuhud adalah berpaling keinginan daripada sesuatu yang menuju yang lain yang lebih baik daripadanya, dan syarat hal yang ditinggal keinginan itu juga disukai pada sebahagian sisinya. Maka sesiapa yang meninggalkan sesuatu yang zatnya tidak disukai dan tidak dicari, dan dia tidaklah dinamakan zahid ataupun orang yang zuhud. Bila mana orang tadi dia mengejar apa yang ada pada dunia, maka orang tadi tidaklah dinamakan zuhud. Walaupun seban dia besar, walaupun jubah dia besar, jubah dia labu, dia hebat ilmu dia, tapi bila mana dia meletakkan keduniaan harta tadi dalam hati, maka dia masih lagi belum menuju zuhud ataupun zahid. Zahid ni orang yang zuhud lah. Menurut Imam Ahmad, zuhud itu ada 3 bentuk. Daripada Imam Ahmad menyatakan bahawa zuhud ini dia ada 3 bentuk. Iaitu yang pertama, meninggalkan yang haram. Ini zuhud orang tahap pertama, orang awam. Meninggalkan yang haram ni bukan senang. Kita nak mendapat yang halal itu satu perkara. Tapi nak meninggalkan yang haram juga satu perkara. Maka meninggalkan yang haram itu adalah lebih berat daripada mencari yang halal. Meninggalkan yang haram lagi berat daripada nak mencarikan yang halal. Kadang-kadang kita cari yang halal, orang tak kata. Tapi bila kita nak meninggalkan yang haram, orang kata. Contoh kita nak buat kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Kita buat kenduri kahwin. Kalau tak ada contoh, kalau tak ada apa tu, Allahumma salli Muhammad, bersanding.
Tak usah cerita jiran-jiran, tak usah cerita masyarakat. Kadang-kadang dalam keluarga pun dah sokset. Dah anak kau seorang takkanlah bersanding sekejap pun tak boleh. Dah macam-macam. Pendekut sangat, setakat 2-3 1,000 je sewa pelamin tu bukannya mahal sangat. Macam-macam. Nak meninggalkan yang haram itu kadang-kadang lagi berat daripada nak melakukan yang halal. Maka zuhud yang pertama iaitu dengan meninggalkan yang haram. Contoh kita buat korban baru ni kan. Kita tahu dah hukum dan pengurusan korban yang betul mengikut syariat. Antaranya diasingkan setiap lembu-lembu tadi, setiap bahagian-bahagian lembu tadi diasing, jangan dicampurkan. Selesaikan dulu pembahagian pemilik korban. Orang yang buat korban, orang pembahagian daging semua selesai. Kalau ada lebih itu barulah diselesaikan, nak campur, nak simpan ke, barulah dicampur akhir sekali. Mana selesaikan dulu bahagian korban. Tapi bagi orang yang dah biasa dengan tradisional kan, lembu ni apa semua kita cantum je sekali kan, nanti kita bagi je, tak kisahlah lembu A ke lembu B ke lembu C, kita pakat timbang je, bagi je sekali. Orang dah biasa tradisional, dia kata dah susah, buat cara ni senang, siapa nak urus, kalau kau nak buat kau urus. Jadi susah, jadi bertelagah. Maksudnya nak mengelakkan daripada yang haram lagi susah daripada nak mencari yang halal. Maka itulah zuhud yang pertama, kemudian disebut oleh Imam Ahmad, iaitu meninggalkan berlebihan daripada yang halal. Itu adalah zuhud pada tahap yang kedua. Oi makcik oi. Berlebih-lebihan pada yang halal. Sama ada dari segi makan, dan sama ada dari segi belanja, sama ada dari segi pakaian. Baju dah banyak dah dalam almari, beli lagi. Kan? Tudung banyak dah dalam almari, beli lagi. Bukan orang sini, tempat lain ni. Sama je. Itu adalah satu tahap zuhud, iaitu zuhud yang kedua. Jadi kalau nak beli baju tak salah. Baju yang ada tu sedekahkan dulu. Cepat-cepat sedekah, boleh beli baju baru. Ni dah kebetulan saya sebut pasal baju ni. Kalau ada baju-baju yang baik-baik, tolong simpan elok-elok, masukkan dalam kotak elok-elok, sealkan. InsyaAllah, bila saya ada ke kampung orang asli nanti, InsyaAllah saya akan umumkan dan boleh bagi pada saya. Cepat boleh beli baju baru. Orang asli Alhamdulillah. Setakat ni kita bagi baju dia tak pernah tolak. Tak kisahlah baju kanak-kanak ke, baju orang tua ke, lelaki ke, perempuan ke, remaja ke, ada, masukkan elok-elok. Iaitu tidak berlebihan pada perkara yang halal. Itu antara tanda zuhud yang kedua ataupun al-khawas. Maka bukan senang ni kan, tak nak berlebihan. Kadang-kadang masak dekat rumah kan berlebih lauk. Akhirnya jadi alasan tak apa, ayam ada. Padahal memang kita membazir lah. Dan kita berlebih dah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, meninggalkan semua perkara yang menyibukkan diri yang boleh menghalang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah zuhud pada tahap yang ketiga, iaitu khawasul khawas. Zuhud bagi orang yang arif billah, orang yang dekat dan faham kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu meninggalkan semua perkara yang menyibukkan diri kita yang boleh menghalang kita menuju jalan Allah
Subhanahu wa taala. Kalau kita membuat perniagaan dan perniagaan tadi menyebabkan kita terlalu sibuk sehingga kita tak ada masa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meninggalkan sedikit kesibukan tadi, memberi ruang kepada ibadah. Begitu jugalah dalam perkara lain. Kita dah pencen dah, tapi duk sibuk jaga cucu. Maka kita kena meninggalkan jaga cucu tu untuk memberi ruang untuk kita ada masa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun-bangun pagi, selepas subuh, anak dah hantar rumah, cucu kat rumah. Dah sibuk nak urus pampers cucu, nak mandi cucu, nak bagi makan cucu. Lepas tu sibuk nak buat susu cucu, nak tidurkan cucu. Dah cucu dah tidur, kita dah letih. Kita pun tertidur sama dengan cucu. Akhir-akhir cucu bangun, kita pun bangun. Bukan kita bangun dulu daripada cucu kejut kita. Dah. Akhir tu bila nak duhanya? Cucu bangun, dah sibuk nak buat susu. Dah sibuk nak masak makan tengah hari, suami nak balik, dah sibuk. Maka dah tak ada masa untuk kita. Sepatutnya masa tadi kita dah ada masa lapang untuk beribadat kepada Allah, tapi kita dah menyibukkan diri kita dengan yang lain. Maka dengan kita membuang kesibukan tadi, maka itulah tanda orang yang zuhud pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah-sudahlah kan, anak kita dah jaga, maka cucu bagilah mak ayah dia jaga. Allahumma salli ala Muhammad. Sesekali kalau masa anak kita bersalin, kan kita nak jaga sekejap, kan tetamu cucu sulung. Anak kita baru belajar nak jaga. Tapi jaga janganlah sampai 3 bulan. Jaga 2 minggu cukup lah. Ini sampai 3 bulan duduk kat rumah anak. Sampai habis nak pantang semula. Cukup lah tu. Maka itulah yang disebut sebagai zuhud. Disebut oleh Abu Sulaiman, dia kata apa? Janganlah kamu bersaksi untuk seseorang bahawa dia orang zuhud. Kerana zuhud itu adalah letaknya di dalam hati. Apa maksud dia? Janganlah seseorang tadi, sama ada diri dia sendiri ataupun kita, mengata orang tadi zuhud. Dan kita jangan mengaku kita ini zahid, orang yang zuhud. Sebab zuhud ni dia bukan apa yang kita buat. Tapi zuhud ni apa yang ada dalam hati. Macam saya sebut tadi. Besar, hebat mana kereta kenderaan di rumah dia pun, belum tentu dia tadi bukan orang yang zuhud. Dia boleh jadi dia zuhud, boleh jadi dia tak zuhud. Walaupun orang tadi kita lihat miskin, belum tentu dia zuhud. Sebab mungkin hati dia nakkan kekayaan. Dia nakkan kemewahan dan dia mengejar kemewahan. Walaupun dia duduk miskin, walaupun dia tidak berharta. Maka zuhud ini bukan letak pada pandangan pada zahir, tetapi dia letak pada hati. Maka disebut pengarang. Maka tetaplah kamu bersama Allah Subhanahu wa taala dengan muraqabah. Hendaklah kamu sentiasa bertaubat. Hendaklah kamu sentiasa bertaubat dengan rasa kesedaran dan beristighfar. Disebut oleh pengarang, dia kata apa? Hendaklah kamu sentiasa bertaubat. Iaitu sentiasa berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini dia ada beberapa jalan.
Jalan yang pertama, Allah beri dia zan. Allah beri dia rasa. Allah beri dia rasa dengan atas apa dosa-dosa yang dia buat, Allah beri rasa dia bersalah. Saya terbaca satu kisah gangster Malaysia. Ayahanda Cik Tun. Pernah dengar nama ayahanda Cik Tun? Ini bukan semua geng Tiga Line ni. Ini semua geng baik-baik. Dia tak dengar ayahanda Cik Tun apa semua ni. Ayahanda Cik Tun ni dia seorang gangster. Hidup dia duduk di Sungai Besi. Keluarga dia duduk di Sungai Besi. Dia pergi sekolah tiap-tiap hari masa sekolah rendah. Tapi sampai pagar sekolah, dia menyempang. Pergi sekolah tapi tak masuk sekolah. Dia pergi sekolah tak masuk sekolah. Dia sekolah sampai tingkatan 1. Sampai tingkatan 1 dia break. Dia putus dengan keluarga. Dia ada 13 adik-beradik. Dia putus dengan mak ayah dia. Dia putus dengan 12 adik-beradik dia. Dia anak yang ke-6 tak silap saya. Dia dibela oleh seorang lelaki yang merupakan abang angkat dia. Maka dia dipelihara dan dijaga oleh abang angkat dia ni untuk jadi seorang gangster. Akhirnya dia jadi gangster. Dan akhirnya suatu hari ketika umur dia lebih kurang dalam 40-an lebih, dia didekati oleh seorang ustaz. Dan ustaz ini setiap hari jumpa dia tak pernah jemu. Ajak dia untuk solat. Setiap hari tak pernah jemu. Sampai dia pula jemu dengan ustaz ni. Ustaz ni tak pernah jemu, dia pula jemu. Sampailah satu hari dia tertanya, kenapalah ustaz ni tak pernah jemu dengan dia, padahal dia pun dah rasa jemu dah nak jumpa ustaz ni. Dia rasa tertanya-tanya, kenapa ustaz ni tak pernah jemu dengan dia? Akhirnya disebabkan ustaz tadi istiqamah tak pernah jemu, ajak dia pada solat, dia ikut. Dia ikut, dia pergi ke masjid. Apabila dia mula mengenal solat, walaupun solat dia tadi hanyalah solat ikut. Orang rokok, dia rokok, tapi dia tak baca apa-apa. Orang angkat takbir, dia angkat takbir, tapi dia tak baca apa-apa. Akhirnya, bila mana dia ikut, akhirnya hati dia tertarik kepada Islam. Hati dia, Allah telah tarik hati dia, Allah beri satu yaqazan, Allah beri hati dia tadi satu detikan, satu suntikan, satu bisikan. Sebab ayah dia Cik Tun ni, dia ada puluhan ribu pengikut. Yang dia kata langgar, tahu maksud langgar? Langgar kan? Langgar ni bahasa orang gangster. Kan? Lawan, langgar tu lawan lah. Langgar. Pancung. Itu dia punya puluhan ribu bawah dia tu sebab dia boleh dapat ayah dia. Ingat senang-senang boleh dapat ayah dia. Ayah dia ni level paling tinggi tu dalam gangster, Tiga Line. Maka Allah buka hati dia. Bila mana inilah yang dikatakan antara pintu-pintu jalan taubat, yang pada awalnya Allah beri dia satu rasa zan dalam hati dia, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya mendetikkan dia untuk muhasabah. Sebab dia cerita bila mana datang dia mula belajar taubat, dia mula belajar solat, kemudian ketika itu datang gambaran-gambaran rasa bersalah dia kepada ibu dia, kepada ayah dia, kepada kakak dan abang dia, dia rasa bersalah. Masa tu dia tak pernah menangis dalam hidup, tapi bila mana dia rasa bersalah tadi, Allah dah tiupkan rasa dalam hati dia tadi, dia mula menitis air mata. Mana seorang gangster badan saduh besar macam ni nak menangis? Kan? Tak adanya. Tapi bila mana Allah jentik hati dia, dia dah mula menitis air mata. Maka ketika itulah datang satu lagi jalan, iaitu jalan taubat. Iaitu jalan dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia meninggalkan semua dosa-dosa dia. Dia kata dosa apa dia tak buat. Dosa apa dia tak buat. Jadi ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, taubat ini satu jalan yang sangat hebat.
iaitu jalan taubat yang padanya melalui rasa kesedaran, iaitu muhasabah, dan seterusnya beristighfar dengan rasa jalan taubat yang paling tinggi, iaitu inabah, iaitu rasa benar-benar menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Dengan diikuti dengan rasa rendah diri terhadap segala hukum, dengan diikuti dengan jalan istiqamah. Bila mana seorang tadi bertaubat dengan jalan yang paling tinggi, iaitu rasa inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu hati dia telah istiqamah dengan bertaubat dan menyesal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran keempat-empat perkara tersebut ialah tetaplah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah hati kamu dan janganlah kamu memandang untuk memiliki sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tetap dengan keadaan sedemikian, maka kamu akan diperingatkan oleh suara hakikat lisanul hal berupa nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lisanul hal iaitu cahaya hakikat yang datang daripada cahaya Allah, suara yang datang daripada nur cahaya Allah Subhanahu wa taala ini, ketika itu dia akan membisikkan kepada hati manusia yang bersih ini supaya sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kamu terhadap apa yang disifatkan kepada kamu itu merupakan hijab yang terbit daripada kehendak kamu sendiri. Maka di sanalah nanti akan nampak jelas sifat-sifat kamu itu. Lalu segeralah kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat tersebut dengan cara beristighfar dan inabah. Sebab itu taubat yang hakiki dari segi pandangan kesufian bermaksud mensuci bersihkan hati daripada kehendak-kehendak duniawi. Taubat yang hakiki ialah membersihkan hati tadi dengan segala kehendak-kehendak dunia, dengan bersungguh-sungguh dengan penuh harapan untuk mencapai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Aisyah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyebut, bila mana kita rasa diri kita itu baik, itulah saat kita berada dalam makam yang paling jahat. Bila mana kita rasa kita ini baik, itulah ketika itulah kita duduk pada makam yang paling jahat. Bila mana kita rasa diri kita ini hina, itulah kita duduk pada makam yang paling dekat di sisi Allah. Maksudnya, bila mana kita rasa kita duduk di pondok, kita rasa kita ni hebat, kita ni baik, kita kena banyak beristighfar. Sebab disebut oleh Sayyidatina Aisyah, itulah jarum syaitan yang sedang menyusup kejahatan dalam hati. Itu sebab kita kena banyak beristighfar. Dan bila mana kita rasa kita ini hina, maka itulah kita makam yang paling dekat di sisi Allah. Itu sebab bila mana kita lihat sesuatu keburukan orang, maka kita lihatlah itu keburukan kita. Bila mana kita lihat itu satu kebaikan orang, maka kita lihatlah itulah kelemahan kita yang masih lagi kita tak boleh nak capai kebaikan yang ditunjukkan oleh orang lain. Maka kita kena rasa macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Istighfar itu ialah meminta menutup segala sifat kamu, iaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menafi atau mengosongkan ego sendiri. Istighfar itu ataupun memohon ghafrun, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala itu
adalah untuk mengosongkan hati daripada ego diri sendiri, personality sendiri dan segala yang bersangkutan dengan diri sendiri, bahkan menghapuskan wujud diri sendiri dengan merujuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Bila mana kita beristighfar, kita memuhasabah diri dan kita melihat keagungan dan ketinggian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika anda memiliki sifat ini, iaitu dengan istighfar dan inabah, akan terdengar seruan memperingatkannya, demikian bunyinya. Rendahkanlah diri bagi setiap hukumku. Jauhilah daripada membantahku. Dirikanlah bersama kehendakku dengan meninggalkan terus kehendak kamu, dan jadilah hamba yang dimiliki tanpa ada sebarang kuasa dari kamu. Ketika anda mendapati diri kamu ada kuasa, maka segeralah kamu serahkan kepadaku, sedang akulah yang maha kuasa pada setiap sesuatu yang maha mengetahui. Maka inilah merupakan kata-kata pengarang yang merupakan nasihat kepada kita. Bila mana kita beristighfar, kita muhasabah diri kita, maka hendaklah kita kembalikan, merendahkan diri kita kepada semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan diri kita tadi, kita balikkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukan semua yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membantah satu pun daripada arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakui semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita meletakkan semua kelemahan tadi adalah kelemahan pada diri kita, yang merupakan kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang sudah benar-benar berada di dalam hakikat makrifat, mengenali bahawa dirinya sebagai hamba di samping mengenali Tuhannya yang Tuan, sang hamba mestilah mematuhi dan menunduk diri kepada tuannya. Sang hamba tidak mempunyai apa-apa hak pun untuk meminta sesuatu, manakala tuannya berhak melakukan apa saja terhadap dirinya. Diletak di mana pun, dia tidak boleh membantah ataupun merungut. Pastinya seorang hamba, apa yang dilakukan oleh tuan, dia pasti patuh dan terima. Apa yang diletakkan oleh Tuhan pasti terima dan redha. Maka itulah hamba. Itulah perhambaan atau ubudiyah yang hakiki terhadap Tuhannya, yang bersifat uluhiyah yang hakiki juga. Maka disebut dalam perenggan seterusnya, wala tabarrajat zawahirul makawwanat al-mukawwanat illa wanadaska haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Artinya, begitu juga tidak nampak baginya pelbagai keindahan alam maya keakuan, melainkan diperingatkan oleh suara hakikat alam itu dengan menegur. Demikian bunyinya, sesungguhnya kami adalah fitnah semata-mata sebagai ujian. Maka janganlah anda terpedaya sehingga menjadi kafir akan nikmat Tuhan anda yang dikurniakan kepada anda. Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmah yang ke-20 ini, pada perenggan yang kedua, seterusnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengingatkan kita bahawa sesungguhnya tipu daya syaitan ini dia akan terus berlaku, termasuk hasutan-hasutan daripada nafsu. Maka itu disebut oleh pengarang, dia kata apa? Janganlah anda berpaling dan tertarik hati dengan berbagai-bagai keindahan alam maya ini, dan tetaplah istiqamah pada jalan anda. Ingatlah bahawa selagi anda himmah, cita-cita dan iradat keinginan, lagi jauhnya perjalanan kamu itu, selagi itulah kamu belum sampai lagi. Tetapi jika anda sudah fana daripada kedua-duanya, pasti anda akan sampai. Apa maksud dia? Ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita sudah tahu bahawa sesungguhnya di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita ada pelbagai tingkatan. Daripada tingkatan kita orang awam yang kita beribadat, yang padanya kita perlu mujahadah dalam berubudiah, dan seterusnya pada tingkatan yang lebih baik di mana kita beribadat dan kita bermusyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam kita beribadah ini, semuanya yang kita dah sebut yang lepas dalam 7 jarum syaitan, semuanya ada fitnah-fitnah, ada ujian-ujian. Bagi orang yang awal, dia ada ujian dia. Ujian yang kita sendiri tahu yang lalui pada diri kita. Ujian dari segi kemalasan, ujian dari segi kelalaian, ujian dari segi bertangguh dan sebagainya. Sampailah pada satu tingkat orang yang dah ma'rifatullah, yang kita panggil orang arif billah. Orang ini pun dia ada ujian. Ujian mereka ini ujian yang lebih hebat. Kadang-kadang kita di peringkat kita sebut mereka ini ada karamah. Mereka nampak boleh jalan atas air. Mereka nampak boleh seperti solat atas air. Padahal pada masa yang sama kita nampak itu satu karamah. Dan dalam satu perkara itu juga merupakan satu fitnah, satu ujian bagi mereka. Sekiranya mereka itu terkesima dengan apa yang Allah bagi karamah pada mereka, dan akhirnya mereka leka dan lalai. Tiup-tiup air, orang datang, "Ustaz, tak sihat Ustaz. Anak begini-beginian. Ustaz ada masalah rumah tangga Ustaz." Bawa air satu botol, tiup-tiup-tiup, baca-baca-baca, rumah tangga selesai, anak sihat, segala benda sebab sihat. Datang lagi orang, datang, esok datang, siang datang, siang datang. Hebatnya aku. Tiup air orang sihat, tiup air orang sihat, tiup air orang sihat. Hebat. Masuk air dalam apa? Dalam motor, dalam minyak motor, petrol motor, masuk botol air, motor boleh jalan. Jangan buka sampai ke sudah. Buka, habis minyak. Bila mana benda-benda ini yang dikatakan karamah, tetapi bila nampak orang tadi, bila mana dia mengambil, dia terkesima dan dia lalai dengan apa yang diberikan tadi, akhirnya karamah dia menjadi fitnah. Yang karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia tadi, dia menjadi fitnah. Sebab asal Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia tadi bukan untuk dia leka dengan karamah. Bukan Allah jadikan orang yang hebat di sisi Allah untuk Allah nak tunjuk boleh jalan atas air, boleh solat atas air, boleh sekejap ada di sini, sekejap di Mekah. Tak. Tetapi wa ma khalaqatul jins wal ins illa liya'budun. Hebat bagaimana dia pun, hebat Rasulullah boleh Isra' dan Mi'raj dalam satu malam pun. Sebab apa? Nak berubudiah, nak menunjukkan akhirnya Rasulullah itu sujud dan taat kepada Allah. Adakah Rasulullah tadi sibuk dengan Isra' dan Mi'raj tadi, sibuk dengan buruj, sibuk dengan boleh Mi'raj semua? Tak. Tapi apa yang Rasulullah sibuk? Rasulullah sibukkan dengan perintah as-salah. Bukan Rasulullah sibuk dengan naik borak, naik apa, pergi Mi'raj tu, tak. Itu bukan yang disibukkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sibukkan dengan apa yang Allah bawa balik, perintah as-salah. Solat. Maka itu sebenarnya yang perlu dipandang bagi orang yang bila mana dia dah pergi menuju jalan yang paling tinggi, arif billah, lebih-lebih lagi orang yang pada jalan pada awal dan pertengahan, yang lagi mudah tertipu. Saya pernah sebutkan, Al-Hatim Al-Asam pernah menyebut, jangan kamu tertipu dengan banyaknya ibadah, kerana iblis itu lagi hebat ibadah berbanding dengan kamu. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya ilmu, kerana ramai para ulama yang akhirnya tersungkur dengan ilmunya. Bererti
ilmu itu bukan satu jaminan, tetapi takwa tadi adalah merupakan jalan untuk dekat dan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang telah mengusung atau memfanakkan dirinya. Dia tak nampaklah, tak kisahlah dia hebat macam mana pun. Boleh jalan atas air, Allah bagi dia boleh jalan atas air. Dia tak rasa, sebab sebenarnya tak rasa pun. Bagi orang yang betul-betul dekat kepada Allah, karamah yang datang pada diri dia, tadi dia tak nampak satu benda lebih. Tak. Dia lalui sahaja. Sebab dia itu sebagai pelakon. Allah itu sebagai director. Allah directkan dia, Allah arahkan dia boleh berjalan-jalan. Dia tak ada, bagi dia itu tak ada, nothing. Apa tak, orang nampak, orang awam nampak macam lebih, tapi bagi dia tidak ada apa-apa. Sebab dia itu hanyalah pelakon. Allah yang mengarahkan dia untuk berlaku begitu. Setelah dia merasa dirinya kosong, maka terasalah wujudnya yang hak itu. Tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Bagi dia tidak ada daya dan upaya. Dia hanyalah pelakon. Allah itu director. Terpulang pada Allah, nak letak dia atas bumi, nak letak dia atas air, nak letak dia atas tanah, nak hilangkan dia duduk sana sekejap, duduk sini sekejap. Itu semua terpulang pada Allah. Dia hanya melalui sahaja. Tidaklah lagi terasa wujud dirinya. Hanya yang wujud ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itulah yang dia rasa dan pandang dengan mata hatinya. Oleh sebab itulah, sesiapa yang menempatkan dirinya bersama dengan sesuatu, maka terlindunglah dia, terhijab dengannya. Tetapi jika diperlihatkan kepada kamu segala perkara yang ajaib, yang nampak nyatakan kepadamu segala perbendaharaan dan rahmatnya, maka katakanlah, aku tidak mahu selain Allah sahaja, dan aku tidak meminta apa yang melainkan engkau jua. Orang ini orang yang betul-betul arif billah, bagilah karamah hebat macam mana pun, dia tetap kata, aku hanya inginkan Allah. Sesungguhnya aku meminta hanya kepada Allah. Hebatlah, orang nampak hebat kan, karamah dia begini begitu, orang nampak hebat. Bagi dia hanya Allah. Kita orang awam ni kita nampak hebat lah. Bagi dia tak ada apa-apa. Bagi dia hanyalah Allah. Apabila dihijab atau tabir, apabila hijab atau tabir kegelapan itu telah tersingkap, cahaya akan mengambil alih tempatnya, lalu dapatlah seseorang itu melihat rahsia-rahsia yang halus memancar daripada Hadratul Qudus dengan mata hatinya, dengan pandangan cita rindu dendam. Di situlah tersimpannya segala rahsia ketuhanan sebagai pembendarahan ilmu laduni dan ilham yang dapat mengesan bermacam-macam pengetahuan sulit menerusi kebatinannya. Dia nampak Allah Subhanahu wa taala dan melihat keindahannya, keindahan Allah dengan keyakinan batinnya. Dia melihat segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tadi dengan keyakinan benar-benar yang yakin tanpa ada keraguan. Dan sudah pasti pandangannya tidak berpaling pada sesuatu yang lain. Baginya Allah adalah kekasih dan Allah itu sahaja yang wujud. Pandangan hakikinya Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang ada, yang dalam hakikat wujud. Justeru ada seseorang menceritakan bahawa dia telah berjalan di dalam hutan. Ini tak kisahlah, baca sendirilah. Wallahu alam. Saya rasa kita berhenti dulu setakat ini. Wallahu alam, insya-Allah kita masuk nanti pada hikmah seterusnya. Wala buka minhu ittihamun lahu. Insya-Allah pada muka surat 51. Wallahu alam, kita berhenti dulu setakat ini. Kalau ada sebarang perkongsian ataupun persoalan, silakan. Duduk kat mana? Subang Jaya. Subang Jaya. Subang Jaya USG? SS 19. Oh, SS 19. Dulu Subang Jaya dengan
Rashad, Haji Alim, Haji Rashad. Ya, ada lah. Rashad yang bawa saya ke sini ni. Oh, dia yang bawa you. Dia yang Kalau tak ada, insyaAllah dia yang apa ni? Promo. kita berhenti dulu pada muka surat 51. InsyaAllah kita akan masuk pada kuliah yang akan datang. Dan seperti biasa, insyaAllah sama-sama kita akhiri kuliah kita dengan tasbih, kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amintu su'aza lam tuzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.